Kita akan sambung perbincangan kita tentang bagaimana nak jadi khairat ummah, umat yang paling baik. Masih lagi dalam tajuk mengharapkan keampunan tanpa amal. Ini kesan yang boleh menyebabkan dia tak termasuk dalam golongan khairat ummah. Bulan lepas kita dah sampai pada halaman 81. Perenggan bawah sekali. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتابته في دارين آمين يا رب العالمين. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Surah An-Najm ayat 32. An-Najm, Najm ni bintang. Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, melainkan dosa kecil, sesungguhnya Tuhanmu amat luas pengampunannya. Jadi janganlah kita berselawat ke atas Nabi ni selawat bermusim. Musim masa sambut Maulidur Rasul kita pakai selawat. Habis Maulidur Rasul lupa. Tunggu pula tahun depan, jangan. Kata ulama sebaiknya sehari sekurang-kurangnya 100 kali kita selawat. Satu hari 100 kali kita selawat ke atas Nabi. Tak kira lah nak selawat macam mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh juga. Tala'al badru alaina. Boleh juga. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam. Boleh juga. Macam-macam selawat. Macam-macam orang buat nasyid, kan? Kalau tak pandai nasyid, Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Tak ada masalah janji selawat. Jangan banyak tanya, Ustaz nak ada Sayyidina ke tak ada Sayyidina? Ikut sukalah. Nak Sayyidina pun tak apa, tak ada Sayyidina pun tak apa. Jangan duk balah benda-benda apa tu, kan? Tak lagi lepas kuliah ni balik. Lepas balik kuliah, sebelum tidur, buka TV dulu. Dengar warta berita, berapa orang mati hari ni. Tengok berapa orang mati COVID. Hak baca berita, tumbung tak pakai. Aurat buka. Dosa tak? Dosa. Dosa apa? Al-lamam. Dosa kecil. Tak dapat nak elak. Tak dapat nak elak. Tuan-tuan kata buka TV. Aku kat rumah tak tengok TV. Nak pergi masjid ni, nak lintas jalan, naik motor, naik basikal ke, naik kereta, punya ramai orang dedah aurat. Anak dara dedah aurat. Kita nampak. Bukan saja nak tengok. Ternampak. Dosa tak? Terketak ke, sengaja ke, tetap dosa. Itu namanya al-lamam. Al-lamam. Dosa yang dimaafkan. Oh, kalau dimaafkan boleh buat lagi. Tak. Saja buat, itu jadi fasik. Saja buat, jadi fasik. Benda tak dapat nak elak. Itu namanya al-lamam. Itu sebab Allah kata, illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah itu sangat luas keampunannya. Perkataan al-lamam dalam ayat di atas tadi dimaksudkan dengan dosa-dosa kecil yang sukar bagi seseorang hamba untuk menjauhinya. Tak dapat nak elak. Tak dapat nak elak. Sebab ulama kata istighfar saja. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, dosa-dosa kecil dalam hadis Nabi dapat dihapuskan dengan melakukan amal soleh.
Nabi tu confirm ahli syurga, beramal juga. Hak kita ni tak confirm syurga, tak mau semayang, pelik. Nabi tu confirm ahli syurga, confirm dia kekasih Allah. Terus semayang, sampai bengkok kaki semayang. Semayang sampai bengkok kaki. Kita tak semayang pasal kaki bengkok. Teruk je kita. Nabi semayang, berayak ayat mata ni. Tempat sujud sejadah ni, basah, lenjoi boleh perah ayat mata. Kita boleh perah ayat liok. Lena tengah sujud. Ya? Ya. Nabi kata, jangan tengok orang lebih dalam urusan duniawi. Tengok orang yang kurang daripada kita. Mujok aku ada iswara. Pak Long tu pakai Datsun 120Y ni. 120Y. Pak Long 120Y tu, alhamdulillah, mujok. Aku ada juga kereta hujan-hujan. Mamat tu pakai Honda Cup lampu bulat ni. Kereta tak ada. Hak pakai lampu bulat, tengok orang dah. Mujok aku ada kereta motor. Kawan tu kaya biasa je. Dia kaya biasa, alhamdulillah, mujok lah. Dia tu biasa pun tak ada. Ha? Dia tak ada biasa tu, mujok lah. Aku ada kat kaki dia tu, kaki ada, tapi kedegau. Urusan akhirat, tengok orang lebih. Kenapa dia tu rajin sangat baca Quran? Tak boleh jadi, aku dah baca Quran. Kenapa lepas sembahyang? Dia tu rajin sangat kan? Tak apalah, bujok. Yang penting aku sembahyang jemaah dah. Itu sunat je. Rugi orang macam ni. Dia patut rasa cemburu tengok orang beramal lebih daripada dia. Dalam urusan akhirat, dia cemburu kepada orang yang lebih beramal daripada kita. Macam sahabat Nabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita buka majlis dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين.
Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita mendirikan salat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat kita bertemu lagi untuk sambungan muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman pada malam yang penuh barakah ini, pada bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru seminggu kita memperingati ulang tahun kelahiran baginda setelah baginda meninggalkan kita 1432 tahun yang lalu. Kiranya baginda masih ada lagi bersama dengan kita, agak-agak berapa usia dia? 1442 tahun ni. Nabi hijrah 53 tahun sebelum itu. 1442 tambah dengan 53. 53 tambah dengan 42 jadi 89. 53 tambah 42 90 95. Maknanya 1465 tahun. Tahun ni tahun 1442 Hijrah. Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Maknanya 1442 tolak 10, 1432. Dan 1432 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Jadi Allah kata dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas baginda dan ucap salamlah ke atasnya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, apabila kita memberi salam, apabila kita ucap selawat ke atas Nabi, Allah masukkan semula roh Nabi ke dalam jasadnya, dan Nabi menjawab salam dan mengucap selawat ke atas kita balik. Kalau banyaklah kita berselawat, banyaklah Nabi balas balik selawat kita. Jadi janganlah kita berselawat ke atas Nabi ni selawat bermusim. Musim masa sambut Maulidur Rasul kita pakai selawat. Habis Maulidur Rasul lupa. Tunggu pula tahun depan, jangan. Kata ulama, sebaiknya sehari sekurang-kurangnya 100 kali kita selawat. Satu hari 100 kali kita selawat ke atas Nabi. Tak kira lah nak selawat macam mana. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Macam-macam selawat. Macam-macam orang buat nasyid, kan? Kalau tak pandai nasyid, Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Tak ada masalah janji selawat. Jangan banyak tanya, Ustaz nak ada Sayyidina ke tak ada Sayyidina? Ikut sukalah. Nak Sayyidina pun tak apa, tak ada Sayyidina pun tak apa. Jangan duk balah benda-benda apa tu. Baik. Ada orang kata bid'ah. Mana ada sabut-sabut Maulid Rasul ni bid'ah ni. Cepat sangat kita nak bid'ahkan orang. Bid'ah ni berat tau bid'ah. Bid'ah ni perkara yang tidak ada dalam agama. Itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, kata Nabi.
Setiap perkara yang bid'ah ini sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap benda sesat ini tempatnya dalam neraka. Ada orang dia meletakkan Maulidur Rasul itu adalah bid'ah. Maksud Nabi perkara yang diada-adakan dalam agama itu dari sudut syariat. Syariat tak ada, tapi kita mengadakan dia. Solat maghrib 3 rakaat kita tambah jadi 4 rakaat. Itu bid'ah lah tu. Kan? Benda yang macam tu benda yang bagus. Tak dinamakan bid'ah. Tapi dah orang kata bid'ah, benda yang baik. Macam sahabat Nabi lah, solat tarawih. Solat tarawih Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi, solat tarawih masing-masing buat. Ada yang buat berjamaah, ada buat seorang-seorang. Berapa rakaat? 20 rakaat. Ada buat 8 rakaat. Mereka buat 8 rakaat. 8 rakaat. Yang masyhur Nabi buat 8 rakaat. Sampailah zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masa zaman Umar Al-Khattab, Islam dah makin berkembang. Bila masuk bulan Ramadan, lepas solat Isyak, sana buat jemaah, sini buat jemaah, sana buat belakang, sana buat jemaah. Sayyidina Umar nampak macam tak cantik lah. Kenapa tidak buat sekali? Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia kumpulkan semua para sahabat. Apa kata kita buat Qiyamul Ramadan? Masa tu solat tarawih namanya Qiyamul Ramadan. Nabi kata, man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang siapa yang mendirikan Ramadan, solat Ramadan, itu tarawih, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia telah lalu. Maka Umar Al-Khattab kumpulkan semua sahabat, kemudian dia lantik seorang di kalangan sahabat, saya lupa nama sahabat, yang qari, yang baik bacaannya, untuk berimamkan solat. Ada di kalangan sahabat membantah, ya Amirul Mukminin, hadhihi bid'ah. Wahai Amirul Mukminin, ini bid'ah. Ini bid'ah, Nabi tak biasa buat. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Walaupun Nabi tak buat, tapi perkara ini baik. Baik, tak bercanggah pun dengan syarak pun. Solat bukan canggah. Dan Nabi pun bersabda, umat aku, kaum Bani Israel berpecah kepada 71 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dihumbankan dalam neraka. Begitu juga dengan pengikut Nabi Isa AS pun berpecah kepada 72 golongan. Kulluhum finnar pun dihumbankan dalam neraka kesemuanya. Kemudian Nabi kata, umatku berpecah kepada 73 millah. Berpecah kepada 70 golongan. Berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dihumbankan ke dalam neraka. Illa millata wahidah, kecuali satu golongan, satu saf saja yang terselamat. Siapa dia? Mereka yang berpegang kepada sunnahku, sunnah Nabi, wa sunnata khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabatnya. Umar Al-Khattab tadi dia suruh solat berjamaah tarawih 20 rakaat berjamaah. Nabi tak suruh, tapi Umar suruh. Bertepatan dengan hadis tadi, sunnah khulafa ar-rasyidin, kena ikut. Kan? Benda sunat lagi pun. Zaman Nabi 8 rakaat, zaman Umar 20 rakaat. Nak buat lebih, tak ada masalah. Di Mekah 20 rakaat, di Madinah 36 rakaat. Bila ditanya kepada orang Madinah, kenapa buat banyak? Buat 20 je di Mekah. Tak apalah orang Mekah, bila lepas tarawih selesai 20 rakaat, boleh tawaf keliling Kaabah. Kami bila habis tarawih di Madinah, tak tawaf apa. Bila tak ada buat apa, lebih baik kami tambah rakaat. Itu. Adakah itu nama dia bid'ah? Tak, bukan bid'ah. Begitulah juga dengan Maulidur Rasul. Dalam kitab Sahih Bukhari, di antara
kelebihan sambut maulid Rasul. Contohnya hadis riwayat daripada Urwah mengatakan Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, diringankan azab bila hari kelahiran baginda. Hari kelahiran baginda dia diringankan azab. Kenapa? Berdasarkan hadis tersebut, Abu Lahab seronok sangat sambutnya kelahiran baginda. Dia membebaskan hambanya bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah tu hamba Abu Lahab. Dan Suwaibah al-Aslamiyah juga adalah ibu susu kepada Nabi SAW. Dan Abu Lahab ini, dia dapat Nabi ni, seronok je tengok anak yang comel ini, dia tawaf keliling Kaabah. Kemudian dia berjerit sepekit terlolong, dia kata, "Hadza ibni wa hadza fakhri." Ini anak aku, ini kebanggaan aku, kata Abu Lahab. Padahal ini anak saudara, sayangnya kepada Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan kemudian diarahkan, dia sembelih 100 ekor unta. Ada riwayat kata 10 ekor, tapi banyaklah. Kerana nak jamu orang Mekah kerana kelahiran baginda. Itu sebab orang yang sambut Maulid Rasul mula-mula sekali adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah musuh Allah, aduullah. Oleh kerana dia ni pernah menyambut kelahiran Nabi, dia ringankan azab pada setiap hari Isnin. Kerana Nabi lahir pada hari Isnin. Kita tak sambut Maulid Rasul, teruk sangatlah. Teruk sangatlah. Kalau tak sambut Maulid Rasul, macam mana masyarakat? Cara kita sambut Maulid Rasul pun, masyarakat kita lupa kepada Nabi kita. Lupa sirah perjuangan Nabi. Itu cara kita sambut, tak sambut lagi lupalah. Jadi, alhamdulillah, kita ni terpilih sebagai umat Nabi SAW kerana semua umat manusia cemburu tak dapat jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa alaihi salam pun teringin nak jadi umat Nabi Muhammad. Allah tak terima. Allah tak terima Nabi Musa untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat nikmat yang melimpah ruah di hari akhirat esok. Sebab Allah kata apa? Kuntum khaira ummah. Kamu ni sebaik-baik umat manusia. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan di tengah-tengah lautan manusia daripada Adam umat dia, Idris umat dia, Nuh umat dia, sampailah Nabi Isa umat dia. Dalam ramai-ramai umat manusia ini, Allah pilih umat Nabi Muhammad ini khaira ummah, the best ummah, umat yang paling baik. Tapi ada syarat dia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat benda baik, cegah kemungkaran. Baru layak untuk bergelar khaira ummah. Baik, malam ni kita dalam proses untuk jadi orang yang tergolong sebagai khaira ummah. Kita akan sambung perbincangan kita tentang bagaimana nak jadi khaira ummah, umat yang paling baik. Masih lagi dalam tajuk mengharapkan keampunan tanpa amal. Ini kesan yang boleh menyebabkan dia tak termasuk dalam golongan khaira ummah. Bulan lepas kita dah sampai pada halaman 81. Perga bawah sekali. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Surah An-Najm ayat 32. An-Najm, Najm ni bintang. Orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, melainkan dosa kecil, sesungguhnya Tuhanmu amat luas pengampunannya. Allah kata, sesiapa yajtanibuna kabair, siapa yang menjauhkan dirinya dari kabair. Kabair ni segala dosa-dosa besar. Dosa besar ni merabak, menyamun, bunuh orang, berzina, minum arak, itu dosa besar. Wal fawahisha, dan menjauhi segala perkara-perkara yang mungkar, fawahish, yang merosakkan. Illa al-lamam, illa except, kecuali al-lamam. Al-lamam ni benda dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni tak dapat nak elak. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah itu maha luas keampunannya. Orang beriman ini adalah orang yang menjauhkan diri dia melakukan dosa besar dan perkara yang merosakkan dia, kecuali dosa-dosa kecil, itu dimaafkan. Al-lamam ni dosa-dosa yang kecil tak dapat nak elak. Macam mana dosa kecil ni? Tak ingin lepas kuliah ni balik. Lepas balik kuliah, sebelum tidur, buka TV dulu. Dengar warta berita, berapa orang mati hari ni. Tengok, berapa orang mati COVID. Hak baca berita, kelumbung tak pakai. Aurat buka. Dosa tak? Dosa. Dosa apa? Al-lamam. Dosa kecil. Tak dapat nak elak. Tak dapat nak elak. Tak usah kata buka TV. Aku kat rumah tak tengok TV. Nak pergi masjid ni, nak lintas jalan, naik motor, naik basikal ke, naik kereta, punya ramai orang dedah aurat. Anak dara dedah aurat. Kita nampak. Bukan saja nak tengok. Ternampak. Dosa tak? Terketak ke, gajar ke, tetap dosa. Itu namanya al-lamam. Al-lamam. Dosa yang dimaafkan. Oh, kalau dimaafkan boleh buat lagi. Tak. Saja buat, itu jadi fasik. Saja buat, jadi fasik. Benda tak dapat nak elak. Itu namanya al-lamam. Itu sebab Allah kata, illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah itu sangat luas keampunannya. Perkataan al-lamam dalam ayat di atas tadi dimaksudkan dengan dosa-dosa kecil yang sukar bagi seseorang hamba untuk menjauhinya. Tak dapat nak elak. Tak dapat nak elak. Sebab ulama kata istighfar saja. Astaghfirullahaladzim. Betul? Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, dosa-dosa kecil dalam hadis Nabi dapat dihapuskan dengan melakukan amal soleh. Kita solat ni, dia membersihkan dosa-dosa kecil. Dalam hadis, dalam kitab muslim hadis pun ada. Dosa di antara maghrib dengan isyak. Sekarang tak ada dosa ni, malah ada dosa dengan kuliah. Waktu asar tadi. Lepas solat asar, sementara nak menanti waktu maghrib, punya masa panjang tu 4:30 sampai pukul 7, 5:30, 6:30, 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dalam masa 2 jam setengah tu, petang tadi macam-macam kita buat. Main badminton dah, jogging dah, pergi taman tasik sana lah. Ada dosa tak? Ada. Mesti ada. Nabi kata, bila mana seseorang hamba Allah itu mendirikan solat maghrib, maka dosanya antara asar dan maghrib itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-lamam tadilah. Kemudian lepas maghrib dia buat dosa. Dia buat solat isyak pula. Menghapuskan dosa-dosa di antara maghrib dan isyak. Berterusan 5 waktu tadi. Itu
Dosa apa yang diampunkan? Al-lamam. Ada riwayat hadis yang lain, dengan kita mengambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, basuh muka. Gugurnya air basuhan muka, gugur bersama-sama dengan dosa yang melibatkan yang bahagian muka itu. Dosa bila basuh tangan, apa perkara yang berkaitan dengan tangan dosa itu gugur dengan air-air basuhan tadi sampailah basuhan kaki. Dan ada hadis berkaitan dengan dosa al-lamam ini dengan kita beristighfar. Itu sebab ulama kata sehari sekurang-kurangnya 100 kali istighfar. Paling baik 300 kali. Macam mana istighfar? Astaghfirullahalazim. 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 100 kali. Nak panjang lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gugur semua dosa. Gugur. Istighfar. Istighfar. Sehari 100 kali. 100 dalam masa 2 minit selesai. 100 2 minit 300 dalam 5 minit. Tak percaya try. 300 dalam 5 minit. Ulama kata sehari 300 ataupun 100. Takkan sehari 5 minit, 2 minit pun tak boleh. Allah bagi masa 24 jam pada kita. Buat itu. Pasal kita tak sedar, kita buat salah, kita tak sedar. Dosa kecil ni kita tak perasan. Dosa besar memang kita tak buat, kita tak insya-Allah. Tak ada buat dosa besar, tengok muka pun tahu. Tak ada merompak menyambung, tak ada berzina, tak ada bunuh orang. Kalau bunuh duduk kat sebelah sana, kan? Jadi baik-baiklah ke? Maka tapi dosa kecil tak dapat lari, tak dapat elak, kan? Istighfar. Bila kita istighfar, Allah sangat kasih kepada hamba-Nya. Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa mohon keampunan. Allah sangat benci kepada hamba yang berasa dia bersih. Allah benci. Tak minta ampun, Allah benci. Minta ampun, Allah suka. Kita pun, kalau anak kita ataupun anak muda jumpa dia, pakcik minta maaf, pakcik tak tanya nak minta maaf. Dia tak ada buat salah apa, dia tiba-tiba minta maaf. Seronok tak? Kita rasa seronok. Dia Allah. Kita tak ada apa pun, kita dia merasa kita ada dosa. Lagilah Allah suka. Baik. Firman-Nya lagi, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Surah Sad ayat 28. Adakah patut kami jadikan orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat bencana di muka bumi? Ataukah itukah kami itulah itukah apa itukah ataukah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang jahat? Allah tanya kita. Adakah patut Allah nak letakkan orang beriman yang beramal soleh ini sama saja level dia dengan orang yang melakukan kemungkaran? Dah ada jawapan dah. Mana boleh? Tentulah tak sama. Tentulah tak sama. Ataukah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan orang-orang yang jahat? Kita tentu tak selesa. Kalau kita nampak ada orang jahat, kita larilah. Tak seronok. Kan?
Yakni Allah tidak akan menyamakan antara mereka itu sama ada di dunia maupun di akhirat. Tak sama, kan? Orang baik tak boleh campur dengan orang jahat. Dekat dunia pun kita tak suka bersama. Dekat akhirat pun Allah farriq bainahum. Allah memisahkan di antara baik dengan jahat. Kan? Baik syurga, jahat neraka. Kan? Baik terima nikmat, jahat terima azab. Baik terima basyiran, jahat terima naziran. Basyiran maknanya berita-berita yang menyeronokkan. Orang jahat berita-berita yang menakutkan. Tentu, beza. Dia takkan sama. Kan? Kalau sama, buat apa susah payah kita mari masjid malam ni? Baik kita berdengkur kat rumah. Kan? Baik-baik tengok TV. Baik lepak je tak payah semayang. Dah kata sama. Orang semayang pun sofa, tak semayang pun sofa, semua masuk syurga belaka. Mana pula kita susah payah pagi-pagi buta sebelum azan subuh dah bangun dah. Ada yang bangun pukul 4 lagi, bangun dah pukul 3 pun dah bangun dah buat qiyamul lail pun semua. Tiba-tiba orang berdengkur. Bangun-bangun pun apa matahari terbit dah. Dia pun masuk syurga. Kita susah payah sujud pada Allah pun masuk syurga macam mana orang yang menyamun, yang tak semayang. Dia Allah tanya. Tentulah Allah takkan letakkan sama orang beriman dengan orang-orang fujar. Sebagaimana firman-Nya yang lain pula, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kesalahan-kesalahan itu mengira bahawa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama ada pada masa hidup atau mati mereka? Amat buruk keputusan yang mereka adakan itu. Al-Jasiyah 21. Orang-orang yang melakukan maksiat ini, jangan perasan, kata Allah, jangan mengira kamu mereka itu akan kami samakan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang soleh. Tentulah Allah bezakan orang soleh ni, nama pun soleh, baik. Kan? Jadi Allah tentulah kasih, tentulah Allah sayang. Allah belai orang soleh ni. Orang yang sebaliknya tentu akan menerima azab. Allah Ta'ala telah menolak sangkaan buruk dan keputusan mereka. Orang-orang yang banyak buat maksiat ni, alah, esok macam mana pun juga pasal kita mengucap, kita Islam. Aku dengar kuliah, aku pun, walaupun aku tak sembahyang, aku dengar juga kuliah pula dalam YouTube lah, dalam WhatsApp ustaz-ustaz ceramah. Orang beriman akan masuk syurga. Walaupun dia jahat sekalipun, dia akan masuk syurga. Cuma lambat sikit. Tapi yang penting, syurga. Oh, setakat sedap apa tu. Masalah sementara nak masuk syurga tu, yang lambat tu, dia kena apa? Dia kena seksa lah. Kita tak nak. Kalau dekat dunia pun ada kelas-kelas dia. Orang baik lain. Cara dia, pelayanan dia. Orang dalam penjara pun ada hukuman yang berbeza-beza, walaupun jahat. Ada yang setahun penjara, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 10 tahun, berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Siapa nak masuk penjara? Aku nak masuk yang setahun punya lah. Kok-kok lah kat dunia ni lah. Kata tak apa, yang penting tak lama. Walaupun kita jahat ni, orang Islam jahat masuk neraka, tak lama akhirnya akan masuk syurga juga. Nak masuk neraka walaupun sehari. Dekat dunia pun tak nak masuk penjara. Siapa nak masuk penjara? Sehari cukup lah. Sebulan.
Alah, kok mana pun esok kita bebas juga. Ya ke? Bebas pun kita tak mau. Automatik kad pengenalan jadi bekas paduan. Orang pandang kita leceh, orang hina kita, malu kita tak. Kalau orang muda tak kerja pun orang tak nak ambil. Itu dunia. Akhirat lagilah. Kan? Kalau hukuman dunia pun kita lari, kalau boleh tak nak kena. Tak usah kata penjara. Tiba-tiba ada roadblock kat depan. Kan? Tali pinggang tak pakai. Adakah nak biar macam tu ke nak kelas buat pakai? Kau nak buat kelas lah, tak biar nak pakai. Aku tak kira roadblock tak roadblock. Aku tak mau pakai tali pinggang. Apa ni? Tak siap lah, standby lah. Bayar saman tu je. Aku memang nak bayar saman pun. Jangan cakap tu. Tak. Dia akan usaha juga cari tali pinggang. Walaupun tak boleh kikat, dia buat saja tu. Nak elak. Itu dunia. Jangan buat main-main. Ini Allah pandai kepada orang-orang yang mengolok-olok dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala telah menolak sangkaan buruk dan keputusan mereka, yakni sangkaan bahawa Allah Ta'ala akan menyamaratakan antara orang-orang yang tidak baik dengan orang-orang yang baik. Ya, Allah boleh menyamaratakan, tapi sementara nak sama rata, kena terebat dulu dalam neraka tu. Kena bakar habis semua. Dosa-dosa tu kena bakar habis. Dah habis dosa, bersih, baru boleh masuk syurga Allah, baru sama rata. Kita nak dalam keadaan kita dah bersih, dunia bersih, terus akhirat bersih, masuk syurga. Biarlah laluan kita tu mudah, bukan laluan yang sukar. Laluan sukar ni tak syok. Dia dalam alam barzah lagi dah susah dah. Pada mahsyar lagi susah. Hisab lagi susah. Mizan pula susah lagi. Sirat pun susah. Oi, tak mau. Kita nak smooth. Mati-mati ya, duduk alam barzah, tenang. Tenang. Bila naik sampai kiamat. Rasulullah dah 1432 tahun duduk kubur. Tenang. Orang-orang soleh ni matilah lama dah. Tenang mereka dah kubur. Kemudian hidup di padang mahsyar berapa ribu tahun pula? Rata ribu tahun pula. Tenang je. Hisab. Seorang. Bukan hisab berkumpulan. Hisab bukan berkumpulan. Kampung pasir. Kampung pasir pergi. Tak. Dia akan sebut seorang-seorang. Ahmad Faris bin Jalaluddin. Pergi. Yang lain buat apa? Yang lain tengok lah. Lautan manusia tengok seorang. Nak tunggu giliran kita tu berapa ribu, rata ribu tahun. Daripada Nabi Adam umat dia sampailah umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad ni special. Umat yang pertama sekali dihisap. Umat Nabi Muhammad siapa? Zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat pun semua sampai kita ni. Bila kira kita? Kalau pergi hospital, klinik, cek doktor pun jenuh. Pergi MOPD ke SOPD ke dapat nombor, berjam. MOPD punya lama berjam. Keras hati buka. Ya? SOPD tu, SOPD tingkat 2 tu, ambil nombor tu, sama sekarang ni COVID. Ambil kat luar lagi dah batuk lah. Beratuk kat luar dah setengah jam, sejam. Masuk dalam tu kata pukul 9. Giliran kita tu nak jumpa doktor tu 12 setengah duduk tu. Hak tu pun cuma ini bukannya 2-3 jam, ratus ribu tahun. Apa yang nak menenangkan kita? Itulah amal soleh. Amal soleh kita. Kau dah rasa sama je. Kita dengan orang kafir tak sama. Tak sama. Boleh potong kiu. Mana boleh potong kiu? Kat dunia pun tak boleh potong kiu, kita mengamuk.
Di dunia ni orang pun tergiu. Kita mengamuk. Tambah akhirat, hukuman Allah lagi adil. Ha? Allah Ta'ala telah mensifatkan para malaikatnya, para rasulnya alaihimussalam. Begitu juga para hambanya yang beriman di dalam kitabnya sebagai orang-orang yang suka melazimkan diri dengan amal saleh. Allah Ta'ala yang menyifatkan orang-orang yang suka buat amal soleh. Siapa dia? Siapa yang suka buat amal soleh ni? Para malaikat. Para malaikat ni beramal soleh, sentiasa bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa malaikat. Ha? Siapa lagi? Para rasulnya. Rasul-rasul ni sentiasa beramal soleh. Nabi tu confirm ahli syurga, beramal juga. Hak kita dia tak confirm syurga, tak mau semayang, pelik. Nabi tu confirm ahli syurga, confirm dia kekasih Allah, pun semayang sampai bengkok kaki semayang. Semayang sampai bengkok kaki. Kita tak semayang pasal kaki bengkok, teruk je kita. Nabi semayang merayak ayat mata ni. Tempat sujud sejadah dia basah, lenjoi boleh perah ayat mata. Kita boleh perah ayat liok. Lena tengah sujud. Nah. Bezanya Nabi. Sampai Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa susah payah engkau solat begini sampai bengkak kaki? Sedangkan Allah telah pun mengampunkan dosa yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang. Allah dah siap ampun-ampun dah." Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi bersyukur sampai bengkak kaki semayang. Kita semayang kalau boleh cepat lagi bagus. Allahu Akbar. Ini ibadah orang-orang soleh. Begitu juga para hambanya yang beriman. Kata Allah. Ini Allah yang cerita. Kalau kita tengok orang soleh, tengok ibadah dia. Banding dengan ibadah kita. Itu sebab Nabi kata, dalam urusan duniawi, tolong tengok orang yang rendah pada kita. Urusan duniawi. Kalau kereta kita tak cantik, kereta biasa, proton saga, suara, tahu bila je. Kalau aku dapat C70 kan best. Pasal apa? Dia tengok orang yang lebih daripada dia. Nabi kata, jangan tengok orang lebih dalam urusan duniawi. Tengok orang yang kurang daripada kita. Mujur aku ada iswara. Pak Long tu pakai Datsun 120Y ni. 120Y. Pak Long 120Y tu, alhamdulillah, mujur. Aku ada juga kereta hujan-hujan. Muhammad tu pakai Honda Cup lampu bulat ni. Kereta tak ada. Hak pakai lampu bulat, tengok orang rendah. Mujur aku ada kereta motor. Kawan tu kaya biasa je. Yang kaya biasa, alhamdulillah, mujur lah. Dia tu biasa pun tak ada. Dia tak ada biasa tu, mujur lah. Aku ada kat kaki dia tu, kaki ada, tapi kedegau. Tu, unzur man asfala minhum. Nabi kata, tengok orang yang rendah pada kamu dalam urusan duniawi. Tapi dalam urusan ukhrawi, urusan akhirat, unzur, tengok siapa yang lebih hebat daripada hang. Urusan akhirat, tengok orang lebih. Kenapa dia tu rajin sangat baca Quran? Tak boleh jadi, aku dah baca Quran. Kenapa lepas sembahyang? Dia tu rajin sangat kan? Tak apalah, bujuk. Yang penting aku sembahyang jemaah dah. Itu sunat je. Rugi orang macam ni. Dia patut rasa cemburu tengok orang beramal lebih daripada dia. Dalam urusan akhirat, dia cemburu kepada orang yang lebih beramal daripada kita. Macam sahabat Nabi. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu hari sahabat-sahabat yang miskin jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, untung jadi orang kaya." Pasal apa Nabi kata? Kami semayang, orang kaya semayang,
Kami orang miskin semayang, orang kaya pun semayang. Kami puasa, orang miskin, orang kaya pun puasa. Tapi bila orang kaya sedekah, kami tak boleh nak sedekah. Rugi kami. Maknanya orang kaya, pahala mereka lebih. Pahala mereka lebih. Itu cemburu. Itu dah cemburu. Ukhrawi, benda akhirat. Lalu Nabi kata, macam ni. Lepas mayang, apa buat subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah. Oh, setiap kali lepas mayang, subhanallah, 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 subhanallah 33. Lepas tu alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Pasal apa? Nak dapat nak dapat pahala lebih, nak challenge dengan orang kaya ni. Sahabat-sahabat Nabi ada orang kaya. Dia pun tak cerita dekat sahabat-sahabat yang kaya. Tapi sahabat-sahabat yang kaya perhati tu, mereka ni beramai apa ni? Apa dia baca apa? Nabi kata, lepas mayang baca lah ni. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya ke? Jadi sahabat-sahabat yang kaya ni pun, oh tak boleh jadi ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Hak kaya ni. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Sahabat-sahabat yang miskin, alamak, mereka pula beramai. Rugi ya kita. Dah mereka sedekah. Kita tak dapat sedekah. Kita zikir, mereka pun zikir. Mereka lebih daripada kita. Ya Rasulullah, apa yang kau bagi pada kami tu orang kaya pun buat. Untung jadi orang kaya. Lalu Nabi kata, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda-benda ma'ruf itu adalah sedekah. Sedekah ni maknanya boleh mendapatkan pahala. Setiap amal kita yang baik itu akan memperolehi pahala. Walaupun kamu bersama dengan isteri kamu. Lalu sahabat kata, takkan kami tidur dengan bini kami pun dapat pahala? Pelik. Kalau kamu tidur dengan orang perempuan lain yang bukan isteri kamu, macam mana? Berdosa tak? Berdosa ya. Dosa ya Rasulullah. Takkan tidur dengan bini tak ada pahala? Nampak? Itu cara Nabi didik para sahabat. Ada dalam urusan ukhrawi, kita kena tengok mana orang lebih pada kita. Jangan cepat berpuas hati, mujung. Aku baik nak banding orang lain, mereka lagi teruk. Aku buat juga bak dia tu langsung tak buat bak dia. Hantar mana dia tak buat bak dia? Dia ni nak jadi apa lah, lepas salat isyak balik macam tu je, buatlah bak dia. Kau sedap dia kata kat orang. Kita tahu tak dia buat bak dia kat rumah? Kita tahu ke tak tahu? Kita selalu su'uzan, buruk sangka dengan orang. Bila kita ada sifat yang macam tu, selama itulah hati kita kotor. Suka pandang orang tak baik. Kita tak berasa kita baik. Amalan untuk mendidik, untuk menyuci hati. Tazkiyatun nafs. Sebagai orang-orang yang suka melazimkan diri dengan amalan soleh, sentiasa terburu-buru untuk mengerjakan kebajikan dengan penuh perasaan takut dan gerun. Orang yang dah biasa buat amal soleh. Macam kita ni, dah biasa solat, tak tinggal solat. Rasa tertinggal, terlewat, rasa sangat-sangat bersalah. Dah rasa gerun. Kan? Dia ikut satu rombongan, pergi mana-mana melancong ke, naik bas. Hak yang ada dalam bas tu, pakai jenis tak meringan-ringankan solat. Kita, bila waktu solat dah masuk, maghrib masuk sutu, nak masuk isyak dah, tak solat lagi, kita rasa susah tak? Susah lah. Pasal orang ini orang yang jaga amal ibadah. Jaga amal ibadah. Dan sampai satu peringkat, dia tertinggal perkara sunat pun dah rasa rugi, rasa sayang. Itu sebab jadikan amalan macam tadi saya kata tadi, selawat 100 kali. Jadikan amalan setiap hari. Jangan tinggal. Sampai satu peringkat, kita tertinggal, kita rasa bersalah. Maknanya, dia dah sampai tahap kelazatan untuk beramal.
Sampai lazat lah. Dalam istilah Arab dia panggil zauq. Zauq ni maknanya asyik, khayal. Khayal dalam beribadah. Dekat KL ada satu kelab malam namanya The Zouk. Zouk. Itu bahasa Arab tu, Zouk. Kelab malam terbesar. Tapi salah guna istilah Zouk. Khayal dengan minum arak. Tapi istilah dia, Zouk ni untuk orang yang khayal dalam beribadah. Ataupun dalam istilah bahasa Arab panggil syauq. Syauq. Syauq ni orang Melayu sebut syok. Syok tak? Best tak? Syok. Syok tu bahasa Arab syauq. Syok. Syauq. Syauqi. Keseronokanku. Kita ni bahasa kita ni banyak bahasa pinjaman, kata pinjaman bahasa Arab banyak. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu, banyak kata pinjaman bahasa Arab. Kan? Bahasa Islam tapak lama dah kat negara kita ni. Kan? Jadi kita tak perasan pasal dia dah dimelayukan. Kan? Berkat tu daripada barakah. Kan? Baik. Sentiasa khawatir dan gemetar. Buktinya ialah firman Allah. Orang yang suka beramal soleh ni, dia terburu-buru dengan penuh perasaan takut dan gerun, sentiasa khawatir dan gemetar. Buktinya firman Allah, bal ibadun mukramun la yastadikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Al-Anbiya 26 hingga 28. Bal, malah mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu orang beriman. Mereka tiada mendahului Tuhan dengan perkataan. Mereka taat kepada Allah. Apa Allah suruh, dia buat. Apa Allah tak suruh, dia tak kata apa. Dia tak mendahului Tuhan. Dan mereka berbuat sesuai dengan perintahnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak dapat memberikan bantuan melainkan kepada siapa yang disukai Tuhan. Dan mereka cinta takut. Apa cinta buat ni? Wahum min khasyati wahum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka ni khasyatihi mushfiqun. Mereka sangat takut dan atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Buang cita-cita tu, silap tu. Cinta mana cinta tu? Cinta hubba. Silap. Al-Anbiya ayat 26 hingga 28. Itulah ciri-ciri orang beriman. Orang beriman ni bila dengar ayat Allah ni, dia kalah. Ada riwayat mengatakan seorang hamba Allah, seorang khadam dia bawa makanan. Khadam ni orang berkhidmat, orang gaji. Kalau hamba dia panggil riqab. Riqab tu hamba. Khadam ni orang yang berkhidmat, orang gaji, ada banyak gaji ya. Khadam. Tapi kita ni lihat khadam ni kira hamba bukan, khadam lain. Dia angkat hidangan apa tak tahu lah. Angkat hidangan nak bagi kat tuan dah. Tiba-tiba hidangan ni jatuh terterap habis. Kau tak kenal dengan tuan-tuan dah. Marah tuan dah. Awak ni tak nampak ke aku kat sini. Habis tak boleh makan semua ni. Rugi bahan makan ni. Apa khadam dia kata apa? Dia baca ayat Quran daripada surah Ali Imran. Wal kadhimin al-ghaib. Apa maksudnya?
Dia memelihara diri daripada perasaan marah. Wal kadhibin al-ghaiz. Ayat tu daripada awal, allazina yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang beriman ini dia akan menginfakkan hartanya ketika mana senang, wad-darra, ketika mana dia susah. Ciri-ciri orang beriman. Tuan dia marah. Terserap tadi barang makan ni. Wal kadhibin al-ghaiz. Dan orang yang memelihara kemarahan, menjaga kemarahan dia. Dengar, tuan dia dengar ayat Quran ni, aku tarik balik. Minta maaf. Wal-'af al-kadhibin al-ghaiz wal-'afina 'anil nas. Kan? Sambung dengan ayat tu. Hadal ni sambung balik ayat tu. Orang beriman ni wal-'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Aku mohon maaf, kata tuan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Hamba dia baca balik ayat tu. Orang Arab ke orang Melayu faham mai bahasa Arab. Kita Arab tak faham. Dia baca ayat, dia tuan dia marah dia baca wal kadhimin al-ghaiz. Ini ayat Quran kata orang beriman tak patut marah-marah. Oh, minta maaf. Aku tarik balik ni. Wal-'afina 'anil nas. Sama ayat tu. Dan memaafkan sesama manusia. Aku minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia sama ayat tu. Satu hujung. Sesungguhnya Allah sangat kasih kepada orang yang berbuat baik. Mulai hari ni, aku bebaskan kau. Aku lepaskan kau. Tak payah kerja lagi dengan aku. Nah, 1,000 dinar. 1,000 dinar pula dapat. Pasal apa? Sambut ayat Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ni. Saya nak cerita apa? Orang beriman ni bila dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lantas dia sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Kita ni perintah Allah ni kita dengar lama dah. Tapi kadang-kadang kita ikut, kadang-kadang kita langgar. Pasal apa kita langgar? Bila kita langgar tu maknanya iman kita sedang menurun. Iman kita yazidu wa yankus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menurun. Itu normal manusia biasa macam kita ni. Kita bukan nabi, bukan rasul. Rasul ni iman rasul yazidu wa la yankus, sentiasa meningkat, tak pernah menurun. Iman orang awam macam kita ni bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Kadang-kadang rajin main mengaji, kadang-kadang rasa malas nak main. Kerana amalan ibadah kita itu bergantung kepada amalan seharian kita. Daripada kita bangkit tidur hari tadi sampai lah ni banyak melakukan amal soleh ataupun sebaliknya. Kalau banyak melakukan amal soleh, ia mempengaruhi tindak tanduk kita hari-hari. Jadi kalau kita nak kita ni terpelihara daripada melakukan perkara fujar, perkara rosak, maka kena sentiasa berdamping dengan orang-orang yang soleh. Tapi dengan orang soleh, insya-Allah Allah pelihara kita. Allah pelihara kita macam-macam cara. Di antaranya Allah hantar malaikat. Orang yang depan saya ni semua yang orang berumur. Orang berumur ni Allah sangat kasih, Allah sayang. Orang tua ni dalam bahasa Arab dipanggil syekh. Kita bila dengar syekh, aku kan syekh, aku orang kampung biasa. Syekh lah, syekh ni orang tua, orang pentin, syekh. Kita tengok orang ada pakai serban apa dari janggut sikit, oh syekh. Syekh apa, dia tu muda lagi. Macam saya pakai syekh. Syekh apa? Saya muda lagi. Nampak je macam tua. Saya muda lagi. Syekh ni umur 50 ke atas. Dia ke atas lah. 50 pun tak ada lagi syekh. 60 lah. Syekh. Allah sangat suka orang-orang macam ni. Dalam keadaan dia dah berumur pun dia kuat lagi amal ibadah. Allah sayang. Sayang tak sayang Allah, setiap kali kita tidur, setiap malam, pukul 3, pukul 4, kita akan jaga. Pukul 3, pukul 4, kita akan jaga. Lewat-lewat pukul 5, kita jaga. Kenapa kita jaga? Allah hantar malaikat tolong kejut. Pasal usia macam ni, masa untuk dia bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang muda tak ada pasal pukul 4, pukul 5. Pukul 8 je bangun lah. Jenuh sepak terajam pintu. Kejut, susah nak bangun. Orang tua ni, pukul 4, pukul 5 tu dia rasa puas dah tidur. Pukul 5 tu, bangun-bangun tu tak tidur lah. Kadang-kadang pukul 4 bangun tak tidur lah. Dia rasa puas dah. Nak letak pada tak ada lah. Pasal apa? Peringkat ini, dia semakin hampir untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta malaikat tolong jaga orang ni. Mereka ni hamba-Ku. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau peringkat umur macam ni, 50, 60 ni, lihat lagi susah nak abad. Susah lagi nak jejak kaki ke masjid. Susah lagi nak melakukan amal ibadah. Maknanya takut-takut sampai tahap Allah tutup pintu lah. Dalam satu hadis kursi Allah kata, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka, siapa yang teringin nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ahabba Allahu liqa'ahu. Allah juga teringin nak jumpa hamba-hamba dia. Tanam niat di hati nak bertemu dengan Allah. Allah juga teringin nak jumpa kita. Wa man kariha liqa Allah. Siapa yang tak mau jumpa Allah, tak teringin nak jumpa dengan Allah. Karihallahu liqa'ahu. Allah juga meluat tengok muka dia. Jangan sampai Allah meluat. Ma akillul haya. Jenis muka tak malu kata Allah. Man yatma'u fi jannati. Mereka yang tamak, mereka yang teringin nak masuk syurga aku. Bi ghairi amalin. Tanpa amalan. Allah kata apa? Ma akillul haya. Jenis muka tak tahu malu, teringin nak masuk syurga aku. Bi ghairi amalin. Semayang pun tak mau, ibadah pun tak mau, tak malu kata Allah. Ma akillul haya, tak malu. Kaifa ajudu bi rahmati. Bagaimana aku nak memberi rahmat aku, kasih sayang aku kepada alaman bakhila bi taati, kepada mereka yang bakhil, tidak mahu mentaati segala perintah-perintah aku. Ini Allah terpelak kepada mereka tadi yang tidak mahu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam peringkat usia yang lanjut sangat dah, ikut hukum adat dia tak lamalah nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia masih lagi dibuai dengan tipu daya dunia. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Bulan depan hujung tahun. Hujung tahun dah. Tak tahun ni. Masuk kita sambung ayat yang seterusnya surah Al-Isra. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.